Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa nafsi bitaqwallah azza wa jalla faqad fazal muttaqun. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita memperkukuhkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, laksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita dikurniakan pengampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang penuh dengan keberkatan ini, saya ingin mengajak kita sama-sama untuk menghayati sebuah kisah yang terakam di dalam Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qasas ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih fa idza khifti 'alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin. Yang bermaksud, dan kami ilhamkan kepada ibu Nabi Musa alaihissalam, susukanlah dia. Dalam pada itu, jika engkau takutkan sesuatu bahaya mengenainya dari angkara Fir'aun, maka lepaskanlah dia ke laut, dan janganlah engkau merasa bimbang, dan jangan pula berduka cita. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu, dan kami akan melantiknya menjadi salah seorang dari rasul-rasul kami. Saudaraku sekalian, ayat ini menggambarkan kepada kita akan daya tahan keimanan ibu Nabi Musa alaihissalam kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Pada mulanya, beliau khawatir akan bahaya yang bakal menimpa ke atas anaknya. Namun, keyakinan ibunya kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau dengan penuh ikhtiar dan tawakal kepada Tuhan telah hanyutkan bayinya tersebut ke Sungai Nil. Bayi tersebut ditemui isteri Fir'aun dan akhirnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malahan Nabi Musa alaihissalam telah dikembalikan kepada ibunya setelah beberapa ketika dan dibesarkan di dalam istana Fir'aun, seorang raja yang sebenarnya ingin mengancam nyawa bayi tersebut. Renungkanlah saudaraku akan pengorbanan seorang ibu yang berusaha mencari jalan keluar bagi menyelamatkan anaknya dari bahaya. Dengan keimanan yang ada di dalam dadanya, beliau melihat cabaran yang dilaluinya itu dengan penuh positif. Beliau meyakini dengan janji Allah Subhanahu wa taala, beliau berusaha menyelamatkan anaknya itu, dan akhirnya beliau memperolehi kemanisan di sebalik pengorbanannya. Inilah ciri-ciri keimanan yang perlu ada dalam diri kita apabila kita menghadapi ujian dan halangan. Kita tidak akan hanya merungut menyalahkan segala ujian yang dihadapinya. Bahkan seorang mukmin akan terus berusaha untuk mencari jalan keluar daripada ujian tersebut dan meyakini bahawa Allah Subhanahu wa taala pasti akan membantunya dalam mengatasi ujiannya. Saudaraku, begitu jugalah dengan situasi yang sedang kita lalui sekarang ini. Sungguh pun Ramadan telah dilalui dengan cara yang sangat berbeza sepanjang kehidupan kita. Tetapi ia telah menghasilkan 1001 pengajaran buat kita. Ramadan yang baru saja berlalu telah mengajarkan kepada kita akan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi ujian. Sungguh pun terdapat berbagai kesulitan dan keterbatasan semasa di rumah. Ia sama sekali tidak membataskan atau menghalang kita dari beribadah. Malah
kita berusaha untuk menghidupkan Ramadan di dalam rumah kita sendiri. Kita berbuka bersama keluarga kita yang terdekat dengan lebih kerap. Kita turut beribadah secara berjamaah bersama keluarga kita di rumah. Apabila masuk bulan Syawal pula, kita terima segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala pada hari raya dengan penuh ketabahan dan kesabaran. Kita bertakbir, bersolat dan beraya bersama keluarga kita di rumah saja. Sungguh pun terpendam hasrat di dalam hati kita untuk bersemuka dan bersalaman dengan orang tua kita di rumah mereka. Namun, kita berusaha untuk memenuhi sebahagian hasrat tersebut dengan kita bermaaf-maafan bersama orang tua kita melalui talian telefon ataupun secara online. Kita tidak hanya berdiam diri dengan hanya memendam perasaan sedih di rumah tanpa sembarang usaha. Kita bangkit buat penyesuaian dengan saling bermaaf-maafan dan memberikan kata-kata semangat antara satu sama lain dalam menghadapi situasi yang penuh mencabar ini. Dengan kita berinteraksi secara talian ini, kita sebenarnya berusaha mencari jalan lain untuk mengekalkan hubungan silaturahmi bersama keluarga dan sahabat handai kita dengan cara yang selamat. Kesemua yang dilakukan oleh kita sepanjang bulan Ramadan yang lalu dan sedang kita lakukan sekarang ini, ia merupakan salah satu bentuk kesungguhan kita dalam mengekalkan kebaikan dan memelihara keselamatan nyawa kita bersama. Ingatlah bahawa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bantuannya di atas setiap kesungguhan kita dalam melakukan kebaikan. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ankabut ayat 69 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Yang bermaksud, dan orang-orang yang berusaha untuk kami, yakni Allah, akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Bersyukurlah di atas segala kurniaan Allah Subhanahu wa taala di sebalik ujian ini, kerana Allah Subhanahu wa taala telah menjawab doa, rayuan dan kesungguhan kita. Alhamdulillah, tidak lama lagi tempoh pemutus litar akan berakhir. Akan tetapi perjuangan ini masih lagi belum berakhir. Kita perlu terus memainkan peranan untuk mengamalkan langkah-langkah keselamatan yang diperlukan bagi membendung wabak ini. Jangan sama sekali kita leka akan gelonggaran ini, kerana kelekaan kita dapat mengundang bahaya dalam kehidupan kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hambanya yang sentiasa kekal positif dalam mengharungi cabaran kehidupan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita kekuatan keimanan sebagaimana Dia kurniakan kekuatan tersebut kepada ibu Nabi Musa alaihissalam untuk mengharungi segala cabaran kehidupan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurar. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha ta'ala fima amar wantahu amma nahakum anhu wa zajar. Ala sallu wa sallimu ala nabiyil mustafa khairil anam. Faqad amarana Allah bidzalika haitsu qala fi kitabihil aziz. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والمهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعلي بنا كلمة الإسلام وارفع بنا راية القرآن اللهم إنا نسألك أن تفقهنا في ديننا وأن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا اللهم افتح لنا فتحا مبينا واهدنا صراطا مستقيما وانصرنا نصرا عزيزا وأتم علينا نعمتك وانشر علينا رحمتك وأنزل في قلوبنا سكينتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون